Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai satu topik baru iaitu trigonometri, dan di dalam teaching video ini kita akan bincangkan mengenai dua benda. Yang pertama adalah sudut, yang kedua adalah radian. Dan kita juga akan bincangkan mengenai macam mana kita nak tukarkan satu sudut kepada radian dan ataupun daripada radian kepada sudut. Boleh? Okey. Kita pergi kepada perkara yang pertama. Dekat sini ada saya nyatakan dekat sini. Berikut adalah beberapa contoh sudut yang terdiri daripada sudut positif dan juga sudut negatif. So, ini adalah sudut positif. Maksud sudut positif adalah sudut itu diukur ikut lawan arah jam. Boleh? Ya, ini adalah sukuan pertama, ini adalah sukuan kedua, ini adalah sukuan ketiga, ini adalah sukuan keempat, kuadran ya. So, jadi it depends pada sudut yang diberi. Jadi kita perhatikan jika dia 60 darjah, maka dia akan ukur daripada sini 0 darjah ni naik ke atas sampai sini. Boleh? Yang ini pun sama juga, oleh sebab dia 140 darjah, maka kita akan ukur daripada sini lawan arah jam sampai kepada sini. So, ini adalah sudut positif yang juga dinamakan satu istilah yang kita akan gunakan itu sudut am. Ini kita namakan dia sudut am. Sudut am. Sudut am ni biasanya kita merujuk kepada theta lah. Nanti kita akan belajar satu lagi benda, itu istilah yang dinamakan sudut rujukan. Sudut rujukan. Biasanya kita tandakan dengan beta. Okey? So, secara umumnya, kalau kita sebut sudut am ini adalah contoh sudut am di mana kita akan ukur daripada paksi X ini, X0 ni. Kita akan tarik ke sini. Semacam ni Yang ini pun sama juga, ini adalah sudut am iaitu theta sama dengan 60, theta sama dengan 140. Sudut rujukan tu mana? Ini adalah sudut rujukan. Kalau saya buat macam ni, ini dia. Ini sudut rujukan. Ini adalah beta. Okey, so dia depends pada sudut tu sendiri. Okey, dalam contoh yang pertama ini, beta dia mana? Beta ni adalah yang ini juga. Ini adalah sudut rujukan kita iaitu 60 darjah. So, jadi beta dengan theta sama. Okey? So, yang bahagian ini kita sebenarnya akan bincang dalam teaching video yang akan datang lah. Cuma saya perkenalkan dahulu. Sebenarnya bila kita bincangkan sudut ini, kita ada dua sudut am dan juga sudut rujukan. Kita akan aim pada sudut am ini, theta ini. Tapi sudut rujukan ini membantu kita untuk mendapatkan semua nilai-nilai theta yang sebenar. Contohnya macam tu. Baik, ini contoh pertama kan. Contoh kedua ini, kalau kita lihat sudut rujukan itu berada dekat sini. Sebab sudut rujukan itu kita mesti ukur pada paksi X. Kita mesti ukur pada paksi X pada sukuan tersebut. Ingat sudut rujukan beta ini adalah kita akan ukur sudut tersebut pada paksi X pada sukuan tersebut. Jadi, kalau contoh pertama ini, dia berada pada sukuan pertama kan? Jadi, beta dia kita akan ukur dari sini sampai ke sini. Maka beta dia 60. Dan theta-nya pun 60 juga. Tapi dalam contoh kedua, kita perhatikan dia berada pada sukuan yang kedua. So, pada sukuan kedua, beta dia kita ukur pada paksi X, bukan? So, jadi kita akan ukur pada sini. Maka beta dia sebenarnya nilai dia berapa? Yang ini, beta dia adalah, ini 140, maka belah sini adalah 40 darjah. Nampak tak? So, jadi dalam contoh ini, beta kita adalah 40 degree. Dan theta kita adalah 140 darjah. Nampak? Boleh? Okey. So, saya dah terang lebih sebenarnya untuk teaching video ini. Tapi tak apa. Kita
kita belajar dulu. Nanti bila masuk kepada teaching video yang akan datang, kita dah tahu dah apa sebenarnya beta dan juga theta. Okey, saya padam sekejap yang ini. Sekejap ya. Okey, yang ni satu. Dan sebelum itu, saya pun nak terangkan juga, kita juga dalam soalan, kita juga kerap berjumpa dengan benda-benda yang ini. Contohnya kan, theta ini berada, duduknya di antara 360 dengan kosong. Yang ini kan. Tapi, kita juga boleh berjumpa situasi macam ni. Theta ini duduknya di antara 360 dengan negatif 360. Nampak tak? Ini pernah jumpa kan? So, ini common. Ini biasa kita jumpa bentuk yang macam ni. Yang ini pun common juga. Tetapi kena berhati-hati. Apakah maksud yang ini? Apakah maksud negatif 360? Ada negatif kan? Dia pertimbangkan nilai negatif untuk theta. So, jadi dalam hal ini, kita nak lihat kat sini. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita bincangkan mengenai tandaan negatif. Contohnya, theta sama dengan negatif 70 darjah. Macam ni kan? Ini contohnya lah ya. So, jadi, bila ada negatif itu bermaksud sudut itu diukur ikut arah bawah. Ikut arah jam. Boleh? Ikut arah jam. Ini pun sama juga, ikut arah jam. Okey. So, kalau saya nak kaitkan dengan, kejap. Kalau tadi kita dah bincang mengenai beta dan juga theta kan? Ini beta dan juga theta. So, kalau kita lihat contoh ini, beta di mana? Kalau contoh inilah. Beta dia adalah, okey, ini adalah sukuan ke berapa? Ini sukuan ke 1, 2, 3, 4. Sukuan ke 4 kan? So, beta ini, tadi saya sebut, kita kena ukur dia dari paksi X. Betul? So, ini dia. Maka, beta ini adalah 70 darjah. Okey? Beta dia adalah 70 darjah. Ya? Yeah? So, kita hanya akan melihat tandaan positif sahaja. Ya, untuk beta ya. Sebab ini hanya titik rujukan kita saja, ya. Bukan jawapan sebenar. Beta ini bukan jawapan sebenar. Hanya titik rujukan, sudut rujukan kita saja. Okey, ini contoh yang pertama. Yang ini pula beta ni mana? Beta ni adalah, ini adalah pada sukuan ketiga, maka beta itu mesti diukur pada paksi X, betul? Ini paksi X, maka ini adalah beta dia. Ini adalah beta dia. Beta dia berapa sekarang? Ini, sudut ini. Ini sudut dia adalah, ini 110, ini akan jadi 70. Faham? Boleh? So, beta ini sudut sahaja. Tak perlu masukkan negatif ataupun positif. Okey? Boleh nak? Right. So, jadi, nanti kita akan bincang lah. Kita akan bincang secara detail macam mana kita nak ukur, contohnya ya, dia ada banyak kes, ada banyak situasi. Macam mana kalau selang theta itu, kalau diberi antara 0 hingga 360 darjah, ataupun theta itu di antara negatif 360 darjah hingga 360. So, macam ni. So, macam mana kita nak dapatkan theta tu? Ini. So, kita nak pusing dia ikut mana? Kita nak pusing dia macam ni ke? Ataupun nak pusing dia macam ni ke? Ya? So, nak pusing dia macam ni ke? Ataupun nak pusing dia macam ni ke? Ya? So, ini kita akan bincangkan kemudian, ya? Kemudian dalam subtopik yang akan datang. Alright. So, saya padam sekejap. Okey, ya? So, itu adalah pengenalan mengenai sudut. Mengenai sudut. Okey.
Ini satu hal. Okey, ini adalah dia punya penerangannya ya. Ukuran bagi sudut adalah darjah, dan misalnya satu darjah adalah terbentuk dari 1/360 putaran lengkap yang dijana oleh satu garis yang dinamakan satu darjah. Itu adalah 1 degree punya tarifan. Boleh? Okey. Now, kita pergi kepada radian. Yang atas ni adalah dia punya tarifan dia. What is a radian? So, satu radian ditulis satu rad adalah ukuran bagi suatu sudut yang dijana di pusat sebuah bulatan oleh satu lengkok yang sama panjang dengan jejari bulatan tersebut. Ya, ini adalah visual dia. Visual ini mungkin tak tepat. Yang paling penting adalah kita nak dapatkan yang ini ya. Yang ini. Ni. Ini hubungan yang sangat-sangat penting yang kita akan gunakan untuk convertkan dari sudut ke radian, radian ke sudut. Boleh? So, dari sini, kita dah tahu hubungannya ya. 2 pi radian, 2 pi ya. 2 pi itu memang 360 kan. So, 2 pi rad sama dengan 360. Maka kalau kita permudahkan ungkapan ini, kita akan dapat apa? Kita akan dapat, kita bahagikan dengan 2, kita dapat semudah macam ni. Pi rad, 1 pi rad lah ya. Sama dengan 180 darjah. Setuju? Ini so sama nak pakai ini ataupun yang ini. Now kita dah ada hubungan di antara radian dengan darjah. Kita akan make use yang ini untuk kita kira. Dia bagi apa pun tak kisah. Kita mesti boleh buat. Okey. Ini adalah radian. Now kita nak lihat hubungan di antara darjah dan dengan radian. So ini yang saya sebutkan tadi tu. Ini dia. Ini mungkin kita nampak complicated kan. Darjah sama dengan ini, radian, X radian sama dengan ini. Okey, tak apa. Ini hanya permulaan. Dia nak convertkan daripada darjah ke radian, vice versa lah. So, jadi kita akan guna ini sebenarnya, yang ini. Yang kita baru belajar tadi tu, 2 pi rad sama dengan 360, maka pi rad sama dengan 180. So, kita akan pakai ini. Ini hanya makluman sahaja. Penukaran macam mana dan sebagainya, kita akan terus lihat kepada contoh. Okey guys, contoh ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat satu contoh dulu. Kita start dengan apa? Kita start dengan darjah ke radian ya. So now if we are given degree, let's say 30 degree, lepas tu ataupun 45 degree, kita nak convertkan dia kepada radian. Harus ingat ya, kenapa kita nak tukarkan. Okey, dia depends kepada soalan ya, depends kepada soalan dan juga situasi. Kadang-kadang kita kena guna darjah, kadang-kadang kita kena guna radian. It depends pada soalan. So kalau perlu kita menggunakan radian, maka kita kena guna radian, dan jika soalan tu diberi dalam darjah, kita kena convertkan dia. Ya, satu lagi yang saya kena ingatkan dekat sini, ini kena set elok-elok ya. Ini kalau kita nak double check lah ya. Sebab bila kita tukarkan 30 degree, it is equal to pi over 6 radian. Betul ke? So kalau kita nak check betul ke ataupun tidak betul, maka kita boleh tekan calculator. So for example, kita nak check 30 darjah. Katakan kita nak check sin 30. Bila sin 30, by default calculator kita memang telah pun diset kepada degree. So kalau tekan calculator sin 30, kita akan dapat 1/2 ya, 0.5 ya. So tapi kalau kita nak gunakan pi over 6 ini, radian ini, harus diingat kalkulator kita kena setkan kepada radian terlebih dahulu ya. So kita tekan mode, lepas tu kita pilih radian dan baru kita masukkan sin pi over 6 dan kita akan dapat jawapan 1/2. So sama. So kalau sama, maksud dia betul lah ni. So ini kena ingat ya. Yang ni ya, nombor 1 dan nombor 2. Calculator setting kena betul. Dan baru dia jadi. Kalau tak, dia tak jadi. Kalau kita setkan calculator tu dengan degree, lepas tu kita tekan sin pi over 6, dia tak akan dapat 0.5. Okey? So ingat ya, ini degree, ini radian. Okey, so macam mana kita dapat ni? Ini 30 dapat pi over 6 rad ni. Kalau kita nak tengok ini, kita boleh pening. Ini kan, kita boleh pening. Nampak macam dia suatu formula, tapi kita mungkin boleh pening. So kita sebenarnya kita nak guna yang ini. Guna ini saja untuk kita manipulate apa maklumat yang kita ada dan apa yang kita nak cari. Contoh,
30 darjah kan. Macam mana kita nak buat? So, kita tahu hubungan kita adalah, saya besarkan sikit. Tadi kita baru je kita tahu iaitu, apa tadi tu? 180 darjah sama dengan berapa? Sama dengan pi rad. Betul tak? Sama dengan pi lah. Ya, pi rad lah. Pi radian. Okay, now kalau kita nak cari 30 darjah, so maksud dia 30 darjah sama dengan berapa? Ambil 30, bahagikan dengan yang atas ni, 180. Kita darabkan dengan pi rad. Nampak? Macam itu je. Boleh. So, kita cancelkan 30 kali 1, 30 kali 6. Therefore, kita akan dapat 1/6 pi rad. Sama kan? Nampak? So, itu cara dia. So, kita hanya menggunakan hubungan yang ini sahaja. Saya starkan kat sini. Yang ni So, kita guna ini. Job done. Selesai. Boleh? Okay, now. Kita tengok yang ni pula. 45. 45 ni macam mana? Okay, saya kena padam dulu. So, katakan saya padam yang ni. Padam semua. Okay, now. 45. Look. Kita tahu hubungan 180 sama dengan pi. Betul? Pi rad lah. Ini darjah. So, kalau 45, so, kita dapat, ambil ini, 45, bahagikan dengan yang atas ni, 180, darabkan dengan pi. Pi rad lah. So, kita boleh dapat 45 darab 1, 45 darab 4, maka kita akan dapat 1/4 pi. Nampak? Sama? Sama. So, itu cara macam mana kita nak menggunakan hubungan yang ini tadi untuk menukarkan di antara satu sama lain. Boleh? Okay, good. Kita pergi kepada contoh yang lain. Ini adalah contoh tukarkan radian ke darjah. Konsep dia sama je. Kita ada dua contoh. Kalau kita boleh buat yang ini, confirm kita boleh buat yang ini. Kita cuba dua-dua. Okay? So, pi rad. Kita nak tukarkan kepada darjah. So, sama saja. Kita tahu 1 pi rad 1 pi rad sama dengan 180 darjah. Okey. So, kalau 3 pi rad, sama dengan, ambil ini 3 pi, bahagikan dengan yang atas pi, darabkan dengan 180 darjah. So, pi boleh cancel. 3 kali 180, kita dapat 540 darjah. Settle. Nampak? Itu cara dia. So, yang ini pun sama. Kita tahu 1 pi rad sama dengan 180 darjah. Maka kalau 3/5 pi, so kalau 3/5 pi sama dengan 3/5 pi, 3 pi per 5 lah ya, 3 pi per 5, bahagikan dengan yang atas ni, pi, darabkan dengan 180 darjah. So, ini boleh cancel, 3/5. So, kita dapat 3/5 darab 180 darjah. So, 5 kali 1, 5 kali 3, 5 kali, ni berapa ni? 3, 15, 36. Ni 6 kat sini. So, 3 darab 36, kita dapat 108 darjah. Job done. Okay? So, kita buat macam tu saja untuk kita buat conversion di antara pi dengan radian ya. Radian ke pi, pi ke radian ke darjah, darjah ke radian. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita untuk kali ini. Kita sambung ke video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.